Orang yang hanya setakat baca, dia tak akan jumpa connection. Orang yang melakukan tadabbur, maknanya mengulang-ulang baca dan berfikir dengan serius. Betul Allah sebut, ibrah hanya akan ditemui oleh orang-orang yang bernama ulil albab. Apa makna pula ulil albab? Ringkasnya adalah orang yang menggunakan akal untuk berfikir, lalu pemikirannya telah mencetuskan perasaan dalam hatinya. Lub pada manusia adalah akal dan hati. Sekularisme datang memisahkan keduanya. Sekular datang pisahkan antara sains dengan emosi. Sebab tu ada orang jadi saintis tetapi tidak menemui Tuhan. Ada orang menemui Tuhan tapi tidak menghormati sains. Jadi kita ini harmoni antara akal dan hati. Ini kualiti ulil albab. Contoh, anda baca cerita tentang Maryam menggoncangkan pohon tamar kerana diperintahkan oleh Allah menerusi anak anda Isa bin Maryam yang baru lahir. Anak anda itu berkata-kata, "Mama lapar kan? Mama goncang pohon tamar mati yang mama bersandar tu." Okey, macam mana nak guna akal dan kemudiannya hati supaya anda get the point? Ini maksud ibrah, get the point. You can make connection, kamu boleh membina jambatan. Cerita Maryam goncang pokok tamar tu, saya meyakini ada sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan saya di sebalik cerita berkenaan. Okey, maka ulil albab adalah kita fikir terlebih dahulu dengan mendalam apa makna perkataan-perkataan ini. Intellectual process adalah dengan memahami apa makna perkataan ini. Ya, anda nak tadabbur, anda boleh tadabbur dengan perasaan anda, tetapi tak boleh buat ikut kepala sendiri. Kena menghormati ilmu tafsir. So intellectual process adalah ustaz bagi tahu saya apa makna huzi. Ini kan perbuatan akal, memahami, understand, kognitif. Bijad'in nakhlati. Nakhlah maksudnya apa ustaz? Bantu saya terangkan. Tusaqit alaik rutaban janiyah. Tamar tu ada banyak. Kenapa rotab? Apa maksud rotab? Ustaz bantu kami terangkan intellectual process. Betul? Betul. Kalau anda ada ni yang saya buat ni, tadabbur itu sebelum proses membabitkan emosi dan jiwa, dia ada proses belik tafsir. Betul lah? B yang pertama tu. Yang tu saya tak ada masa nak terangkan. Tuan-tuan just dapat informasi daripada gambar rajah tu. Tapi poin saya yang ini. Sebelum kita nak mengaitkan cerita itu dengan diri kita, kita kena faham dulu apa makna perkataan-perkataan tu. Di sinilah peranan tafsir dan terjemahan. Kerana ada ayat Quran yang bagi orang awam tak perlu kepada tafsir, ia sudah jelas. Insya-Allah. Sudah sangat jelas. Ya. Jadi bila kita dah faham perkataan tu, sekarang kita berfikir mendalam, lalu kita tanya soalan, agaknya kenapa ya Allah turunkan ayat ini kepada saya? Di situ dia mula sampai kepada hati. Kesimpulan mudahnya begini, nampak tuan-tuan bela. Tanya dua soalan ni, dengan dua soalan ni dia membantu anda jadi ulil albab. Once anda jadi ulil albab, semua cerita Quran anda akan meyakini cerita kehidupan anda. Dua-dua soalan ini memerlukan mengapa. Mengapa yang pertama adalah mengapa Allah menggunakan perkataan ini dan tidak menggunakan perkataan lain? Mengapa yang pertama akan membabitkan intelektual? Seronok bila Ustaz Azrul terangkan beza imra'ah dengan zauj. Kalau anda dengar lah tadi, kan anda di mana? Yang kedua, mengapa yang kedua adalah mengapa Allah turunkan ayat ini kepada saya? Now spiritual process is coming. Emotional process is coming. Mengapa yang pertama, mengapa perkataan ini ya Ustaz? Bantu saya bagi jelas sikit perkataan ini pasal apa? Mengapa perkataan ini yang digunakan? Mengapa Allah tak sebut nama Asia? Kenapa Allah sebut isteri Firaun? Mesti ada sebab. Mengapa Allah sebut nama Haman? Sedangkan Haman tak tahu apa cerita pun dalam Quran. Melainkan membina bangunan pencakar langit untuk Firaun. Mengapa yang kedua?
Apa dia pula? Mengapa ayat ini turun kepada saya? Mengapa saya dipertemukan dengan ayat ini? Pasti ada sebab. Allah mentakdirkan saya dijodohkan dengan ayat ini pada pukul 11.20 pagi. Mesti ada sebab. So, bila anda lalui dua proses ni, insya-Allah anda sedang menghampiri kepada satu kategori manusia yang akan menikmati hidangan yang enak, namanya kisah-kisah Quran. Okey? Tuan-tuan pernah makan makanan turun pada langit? Kalau anda kata ya, anda adalah Hawariyun yang masih hidup. Tetapi kita tak perlu jadi Hawariyun kerana memang ada makanan turun daripada langit, iaitulah makanan spiritual. Okey?